السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat sekali lagi menyambung semula pengajian kita berhubung dengan kitab At-Takhwif Minan Nar, dahsyat dan ngerinya seksaan dan azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para penghuni yang dicampak masuk ke dalam neraka. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan sambung pengajian kita. Cuma pada malam ini saya nak tambah sedikit daripada huraian yang sedia ada. Kita akan lihat beberapa ayat Al-Quran yang menceritakan tentang perdebatan, pertelingkahan, perbalahan ataupun pertikaian di antara sesama ahli neraka. Ini adalah sambungan daripada sifat-sifat ahli neraka ini. Ini adalah nota tambahan yang saya bawa untuk memberikan gambaran apabila kita masuk ke dalam neraka, tuan-tuan, bukan apabila manusia dicampak ke dalam neraka, wal'iyadzubillah, kita akan membaca gambaran bagaimana Allah Azza wa Jal menceritakan tentang pertembungan kutuk mengutuk, hentam menghentam, tuduh menuduh, laknat melaknat, salah menyalah di antara sesama ahli neraka. Dan kita akan tengok di dalam beberapa ayat tambahan daripada ayat-ayat yang telah kita lalui di dalam kitab kita ini. Antaranya, tuan-tuan, kalau masih ingat, kita pernah melalui Suratul Baqarah ayat 166 hingga 167. Ini ayat yang pertama yang kita akan baca pada malam ini. Suratul Baqarah 166 hingga 167. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 166, ittabarra alladhina ittubi'u minal ladhina ittaba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladhina ittaba'u لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Al-Baqarah 166 dan 167. Maksud ayat iaitu ketika orang-orang yang diikuti. Siapa yang diikuti ni? Pemimpin, ketua,
guru, sesiapa sahaja yang menjadi ikutan. Tuan-tuan, Quran kata di dalam neraka esok, pada hari akhirat esok, bila dimasukkan ke dalam neraka, orang-orang yang ketika di dunia dahulu dia diikuti. Maksudnya dia itu sebagai leader, ketua. Mungkin boleh jadi dia sebagai guru, sebagai syekh, sebagai ustaz, sebagai pemimpin, sebagai ketua dan sebagainya. Tapi dia itu adalah orang yang diikuti. Dia ada pengikut. Mereka ini berlepas diri daripada orang-orang yang mengikuti mereka. Di akhirat esok, Quran kata pemimpin ni tak kira lah sama ada pemimpin agama, pemimpin politik, pemimpin masyarakat, pemimpin keluarga dan sebagainya. Mereka ini berlepas diri daripada orang-orang yang mengikutinya di dunia. Mereka tidak mengaku. Mereka tidak mahu ada kaitan dan tidak mahu menanggung pengikut-pengikut yang di dunia dahulu menyokong dan menjadi pengikut mereka. Lawan, tolak. Tuan-tuan, ketika mana mereka melihat wara'ul azab, ketika mereka melihat azab di hadapan mereka, dan ketika itu segala hubungan di antara mereka terputus sama sekali. Dan berkatalah orang-orang yang mengikut. Sebab itu tuan-tuan, saya menasihatkan diri saya dan tuan-tuan, kita selaku orang awam, selaku pengikut, kita ini orang yang mengikut. Kita sebagai anak murid, sebagai penyokong, ahli, kita kena ingat ayat ni baik-baik. Quran kata, dan berkatalah orang-orang yang menjadi pengikut, yang di dunia dahulu mereka ini pengikut, pembela, pendokong, penyokong. Mereka berkata apa? Seandainya kami dapat kembali ke dunia, lau anna lana karratan, kalaulah kami dapat balik ke dunia, apa yang mereka akan lakukan? Mereka akan berlepas diri daripada pemimpin ataupun guru ataupun sesiapa yang mereka ikut di dunia. Mereka kata, kalaulah kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri. Fanatabarra'a minhum. Kami tidak akan ikut mereka, kami tidak akan sokong mereka, kami tidak akan pertahankan mereka, kami tidak akan jadi sebahagian daripada kelompok mereka. Kerana mereka sudah ternampak dan sudah dibuka apa yang mereka ikut itu adalah suatu kesesatan. Sebab itu tuan-tuan, sebagai pengikut, jangan ikut sembrono. Jangan ikut membabi buta. Jangan sokong tanpa ada ilmu. Jangan pertahankan setiap tindakan orang yang kita sokong. Tak kira lah ini umum. Sama ada dalam ajaran agama ke, ajaran kehidupan ke, soal agama ke, soal kehidupan. Ini umum. Siapa sahaja yang menjadi pengikut, dia bertanggungjawab terhadap diri dia. Sebab esok yang diikuti tu, yang mereka sokong dan mereka dokong di dunia tu, mereka juga tidak akan bertanggungjawab terhadap kita. Masing-masing berlepas tangan. Masing-masing tak mau nak tanggung. Masing-masing nak lari, nak selamatkan diri. Yang dosa mereka sendiri tu pun tak larat tanggung. Nak tanggung pula hak yang ikut kat belakang ni. Pasal itu kita kata tuan-tuan, ikut dasarnya adalah ilmu dan faham.
Kita ikut suami kita ke, ikut imam ke, ikut ketua kampung ke, ikut tua guru ke, ikut siapa ke, mursyid ke, syekh ke, siapa ke. Jangan ikut sampai bila di akhirat esok kita menyesal. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka segala amal perbuatan sebagai bentuk penyesalan bagi mereka, dan sesekali mereka, yakni yang ikut dan yang diikuti, pemimpin dan pengikut, tidak akan keluar daripada api neraka. Nombor 1 apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan kena ingat. Nombor 1 Suratul Baqarah ayat 166 dan 167 menyatakan dengan jelas dan tegas kepada kita bahawa di akhirat esok apabila masuk ke dalam neraka, perkara yang akan berlaku pemimpin dan pengikut. Tuan-tuan, sekali lagi saya ulang, tajuk ini umum. Kita bukan cakap soal pemimpin politik saja. Pemimpin agama pun sama. Kadang-kadang tuan-tuan guru ni, tok-tok syekh ni, ustaz-ustaz ni, penyokong mereka lagi sakan. Segala kesalahan ke, kesilapan ke, yang ikut ni akan pusing, pertahan, sokong habis-habisan. Sebab apa? Sebab mereka telah ta'assub. Di akhirat esok tuan-tuan, ahli neraka akan saling berlepas diri. Macam kita bila kantoi kena tangkap, apa jadi? Aku tak tahu, aku tak terlibat. Hang punya pasal, hang jawab. Masa seronok, masa buat kejahatan tu, masa bersekongkol, masa boleh habuan, pakat baik. Betul tak? Pakat cukup baik. Yang penting apa? Kerja sama. Sokong menyokong lah masa seronok. Bila dah tertangkap, terkantoi, terbongkar, apatah lagi di akhirat esok diselak segala kejahatan dan kesesatan, masa tu apa akan berlaku seperti di dunia? Masing-masing tak mau apa? Masing-masing tak mau terlibat. Cuci tangan. Saya tak kenal, saya tak tahu siapa dia ni. Bukan saya yang lantik, bukan saya yang pilih. Saya tak suruh pun, dia yang buat. Saya tak kata pun, dia yang kata. Nampak? Ini suasana, keadaan, realiti yang berlaku di dalam neraka. Pasal bila masuk dalam neraka, lawan duk cari salah. Yang ikut akan tuduh siapa? Hang punca. Kalau tak pasal hang, kami tak masuk. Hang yang ajak, hang yang suruh. Kami buat ni pasal hang suruh. Dia akan jawab pula, siapa suruh hang ikut? Dah kalau hang tahu salah, yang hang cerdik sangat, pasal apa yang ikut? Macam tuan-tuan, penyamun jual. Penyamun jual apa? Dah kena lah tu. Penyamun jual penyangak. Filem apa? Filem apa tuan-tuan? Dah tahu muka dia tu muka penipu, yang korang pergi percaya, buat apa? Eloklah. Sebab itu tuan-tuan, kita bertanggungjawab di atas tindak tanduk yang kita buat. Jangan kita rasa tak apa, dia tanggung. Dia kepala, dia tanggung. Tak. Siapa suruh hang ikut? Dan mereka akan jawab macam tu. Dan kita akan tengok sekejap lagi. Yang paling menyakitkan, yang paling menyayat hati apa dia? Khutbah iblis. Ucapan iblis di hari akhirat. Kita akan tengok dalam Al-Quran, Allah rakam, Allah ceritakan kepada kita khutbah iblis. Tuan-tuan ingat baik-baik. Bukan sahaja kita berkhutbah, iblis pun ada khutbah. Ada ucapan yang dia akan bangkit pada hari akhirat esok. Dia akan pertahankan diri dia dan dia akan menafikan segala apa yang kita kaitkan kita dengan dia. Dia akan sebut benda tu. Quran dah cerita kat kita. Saya dah baca dah. Nampak? Itu yang pertama. Sebab itu tuan-tuan,
Saya selalu mengingatkan diri saya dan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ikut kelas kita, memang tuan-tuan akan dengar dan akan ingat benda ni. Kita selalu pesan tuan-tuan, di dunia kita ada kawan, kita ada geng, kita ada jamaah, kita ada grup, betul tak? WhatsApp ada grup sekolah, grup geng parti, grup geng kampung, jamaah, kumpulan. Dia geng saya, dia kumpulan saya, dia kawan saya. Tuan-tuan, pastikan kumpulan, persahabatan ataupun apa-apa pertalian yang kita buat ini dibuat di atas dasar iman dan taqwa. Sebab takut kadang-kadang bila kita bersekongkol, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-67. Az-Zukhruf 67. Al-akhilla, orang-orang yang di dunia dahulu mereka adalah kawan dan sahabat. Kawan-kawan ni tuan-tuan susah. Kalau kita berkawan ni payah tuan-tuan. Betul tak? Kalau kita rapat ni susah. Susah apa tuan-tuan? Kan? Kalau kita rapat, kalau akhilla, khalil. Kalau kita rapat, kita baik, kita jadi kawan, dia akan susah. Susah tak mana? Susah bila sampai kepada bab at-tanasuh. Bab kita nak tegur. Payah. Kalau kita tak kenal orang tu, tak betul ni. Pasal dia tak ada hubungan dengan kita. Dia tak kenal kita, kita tak kenal dia, kita kata dekat dia, habis. Tapi kalau rapat, bila baik, ada hubungan kekeluargaan, ada hubungan persahabatan, ada hubungan kawan, rapid. Oi tuan-tuan, bukan senang nak cakap. Kan? Duk minum sekali, duk bersembang sekali, duk berkawan sekali, lama dah. Tak tabik nak kata tu. Tak tabik nak tegur tu. Apatah lagi jika hubungan itu di atas kepentingan. Lagi tak terkeluar. Nampak? Saya musim-musim lah ni, kalau yang mana tanam harum manis, memang saya tak tegur. Mereka nak buat apa pun saya tak kata apa. Mereka tak main masjid pun saya tak boleh marah. Pasal apa? Tegur silap air bulan, tak boleh. Boh. Tuan-tuan faham ke tak? Nak tegur apa ya? Selagi kita tegur, dia baik dengan kita. Pasal itu susah. Pasal itu Quran kata, orang-orang yang baik di dunia ni, yauma idzin, pada hari kiamat nanti. Ini yang kita takut tuan. Di dunia kita baik dengan dia. Sehingga akan disebabkan rapat baik kamcing tu, pasal kita kawan baik tu, kita tak tegur dia. Tapi di akhirat esok kita takut tuan-tuan. Quran kata pada hari akhirat esok, ba'duhum li ba'din adu. Tuan-tuan, Quran kata yang berkawan baik di dunia, yang bersahabat baik di dunia, yang bersama-sama di dunia, yang kamcin tu, yang rapat, yang rapik tu, yang dekat itu, di dunia, di akhirat mereka menjadi musuh yang ketat. Tukar 360 darjah. Dunia dulu pi mana sekali, buat apa pun sekali. Tapi di akhirat mereka bermusuh. Tuan-tuan boleh bayang, menjadi musuh ketat. Kecuali illal muttaqin. Ada pengecualian, istisna di situ, ada pengecualian di situ, apa dia? Kecuali mereka yang rapat, yang baik di atas dasar taqwa. Sebab itu bila kita berkawan tuan-tuan, jadikan asas persahabatan kita taqwa. Dia salah, kita tegur. Anak-anak dia salah, kita tegur. Kita nampak benda tak kena pada dia, kita tegur. Tegur dengan cara yang elok. Tapi jangan sengap tu. Awak tak tegur, tidak orang lain tegur sangat. Pasal apa dengan dia tak tegur? Payahlah, dia rapat dengan kita. Tuan-tuan, al-akhilla. Ingat Az-Zukhruf 67. Baik kita tegur di dunia sebelum kita bermusuh di akhirat.
Tapi ini tuan-tuan bukan kerja mudah. Pasal itu orang kata lebih baik kita tak rapat, tak rapik, tak apa, senang nak tegur nanti. Bila kita tak rapat sangat senang nak tegur, bila tak baik sangat senang nak tegur. Dia tak ada apa sangat. Dia tak ada nak bermasam buka lah dia apa semua. Payah. Tuan-tuan. Ini satu perkara yang sangat menakutkan kita semua. Okey tuan-tuan hadirin mukminin. Kita tengok pula situasi yang kedua. Yang Quran sebut. Situasi yang kedua apa dia? Iaitu ahli-ahli neraka akan saling, tadi mereka saling apa? Saling berlepas diri. Nombor satu tuan-tuan kena ingat, ni ada berapa benda saya nak sebut ni. Nombor satu, lawan tak mengaku. Tak mengaku, hang ikut aku, hang kawan aku, hang geng aku, tak mengaku. Dia kata saya ikut dia, aku tak tahu. Lawan lepas tangan, lawan berlepas diri. Lawan tak mau ada kaitan. Pasal itu tuan-tuan, bukan senang kita yang jadi ikutan ni. Pasal apa-apa pun orang akan jadikan kita sebagai hujah. Dia tu buat boleh, tak apa. Saya ikut dia. Nampak? Ini satu benda yang sangat menakutkan. Yang kedua, ahli neraka ini, sifat ahli neraka ni, perangai ahli neraka ni yang akan berlaku kepada mereka di akhirat esok, mereka akan saling laknat melaknat, kutuk mengutuk, seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam suratul A'raf. Tadi surah apa? Tadi Al-Baqarah 166 167, lawan berlepas diri. Yang kedua, mereka saling laknat melaknat dalam surah Al-A'raf ayat 38 dan 39. Tuan-tuan tengok 38 dan 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita teruskan dengan terjemahannya untuk meringkaskan masa. Masuklah wahai kamu sekalian ke dalam neraka. Quran kata udkhulu fi qad khalat min qablikum. Masuk bersama jin dan manusia yang terdahulu. Maksudnya yang ni datang kemudian. Quran kata masuk, dah ada orang masuk dah sebelum hampa ni masuk kemudian sikit. Apabila mereka masuk, mereka tengok dah ada sebahagian daripada ahli neraka yang masuk dulu. Apa yang mereka buat? Mereka berkata, kullama dakhalat ummatun, apabila masuk kumpulan yang kedua, ketiga, selepas masuk kumpulan yang pertama, la'anat ukhtaha hatta, maka mereka melaknat saudara mereka yang telah menyesatkan mereka. Masuk-masuk tu nampak saja geng hak masuk awal tu, umat-umat sebelum tu, kumpulan sebelum tu, terus depa laknat pasal apa? Hampa punca kami masuk. Contoh tuan-tuan, satu orang ajak kita buat jahat. Polis tangkap dia dulu. Kita lambat sikit. Polis tangkap dia dulu. Lepas polis tangkap dia, polis buat apa? Soal siasat. Nak tahu siapa lagi yang terlibat. Bila pegang saja seorang, dia korek yang seorang ni, keluar habis nama-nama lain. Jadi dia masuk dulu. Lepas tu mainlah kita kemudian. Kita akan kata apa? Kita maki dia. Ni hang punca. Nampak? Yang masuk dulu tu akan dikutuk, dilaknat oleh orang yang masuk kemudian. Kerana mereka menjadi punca kami diheret masuk. Nampak tuan? Dia melaknat saudaranya yang menyesatkannya, sehingga apabila mereka masuk, semuanya berkata, orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka terhadap orang-orang yang masuk dahulu, orang kemudian ni dia kata pada orang yang masuk awal tu, ya Tuhan kami, mereka inilah yang telah menyesatkan kami, maka datangkanlah kepada mereka azab yang lebih daripada kami. Mereka ni yang jadi punca.
Mereka lah yang menyesatkan kami. Mereka lah yang mengajak dan menyeru, ajak kami benda ni. Jadi bubuh mereka lebih pada kami. Mereka kata kat Tuhan, bubuh mereka, azab mereka lebih pada kami. Pasal mereka punca. Tak sabit mereka, kami pun tak masuk. Apa Tuhan jawab? Tuhan kata, setiap daripada kamu akan mendapat azab yang sama dahsyat. Tak kira hak ikut ke tak ikut, sama, dua-dua tu salah. Tuan-tuan, ni bahaya. Bahaya tak mau ada dia jadi kepala ke yang ikut. Pasal apa? Tuhan kata dua-dua sama. Sebab yang ajak memang kenalah pasal dia ajak. Dia kepala, dia yang tunjuk benar tu. Yang ikut pasal apa? Kena sama. Pasal hampa yang cerdik, yang ada akal, yang ada iman, yang boleh buat pilihan, hampa pilih nak ikut. Pasal itu bila Tuhan azab, Tuhan tak azab syaitan dan iblis saja. Yang ikut pun sama. Kita tak boleh bagi alasan, tuan-tuan. Di akhirat pasal itu kita kata di dunia ni kena sedar awal. Salah, tinggal. Salah, tegur. Salah, berhenti. Salah, tarik diri. Salah, jangan pertahan. Salah, jangan sokong. Pasal apa? Pasal di akhirat esok, kalau ikut juga, kita tak boleh bagi excuse lah. Hang tahu tak salah? Tahu? Orang habaq tak kata salah. Orang tegur tak? Tegur, bagi tahu. Tapi pasal apa? Pasal itu tuan-tuan, ketua ajaran sesat ni, saya bagi contoh ayah Pin. Tuan-tuan kenal siapa? Ayah Pin. Lagi siapa lagi tuan-tuan kenal yang ajaran sesat ni? Ayah Pin. Apa lagi? Tok Bomo tu. Tok Bomo teropong tu. Di Perak tu, Mak Zain. Mak Zain apa nama? Muhammad Zain, Tok Bomo teropong tu. Siapa dia lagi? Yang mimpi malam terakhir tu. Kan? Tuan-tuan. Tuan-tuan tengok tak depa? Kita pergi seorang-seorang. Kita bila tengok Ayah Pin kan, kerajaan langit. Yang pertama dia orang Terengganu. Dia cakap Melayu pun tak boleh nak cakap Melayu baku. Cakap Terengganu lah. Cakap Terengganu. Lepas tu dia buat teko. Tengok-tengoklah teko dia. Tengok muka dia. Elok tak? Handsome tak? Alah lagu tu lah tuan-tuan tengok kan. Cakap Arab tak boleh, cakap orang putih tak boleh. Kita dengar dia cakap pun, dia cakap apa tak tahu. Dia tu kita tak heran sangat. Pasal macam gila ni macam-macam jenis. Dia kata dia mengaku dia Tuhan lah. Jadi kerajaan langit dia wakil Tuhan lah. Pasal itu semua agama ni dia lah wakil Tuhan. Yang tuan-tuan pelik tang mana? Tuan-tuan bila kita tengok ajaran sesat ni, tuan-tuan jangan tengok tang kepala dia sangat. Kepala dia tu biar pilah. Tekong dia tu tak payah pelik. Pasal tu tuan-tuan tengok macam Bomo Mak Zain tu kan, punya mangkak tak ada dah. Bawa mai teropong buluh kan. Bawa yang kita heran tu, yang kita rasa pelik tu, yang kita rasa takjub penin tu, fikir tu, ada orang ikut. Dia masalah yang kita tak boleh jawab, yang tak jumpa jawapan ni masalah ada orang boleh ikut. Orang yang teruk macam tu, orang yang begitu tak tahu nak habaq macam mana pun tuan-tuan tengok ada pengikut. Tuan-tuan tengok Ayah Pin pi Bali, orang sambut berapa ramai. Tuan-tuan tengok dia punya tempat markah dia punya besar. Tok Bomo tu ada orang ikut. Tuan-tuan tengok ada video dia pergi teropong tu. Tengok kapal MH370 baru ni dia teropong, hujan ke banjir apa. Ada orang ikut. Ada walaupun 4-5 orang ada. Baru dia buat main perempuan mana pula Raja Bunian apa atas dia buat main. Kita duk terfikir macam mana lah hampa boleh pergi ikut pamat macam ni. Ada. Pasal tu saya kata kalaulah tuan-tuan buat ajaran sesat lah. Kan? Saya ingat 4-5 orang tetap dah ada ikut. Yang ni yang kadang-kadang memeningkan kita. Pasal apa ada orang ikut? Ini satu.
satu soalan yang minta tuan-tuan fikirkan. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, di dalam ayat surah Al-A'raf 38 dan 39 ini, Allah menyatakan bahawa ahli-ahli neraka akan saling melaknat dan tuduh-menuduh siapakah yang menjadi penyebab dan punca kepada mereka dimasukkan ke dalam neraka. Mereka lawan tuduh-menuduh, laknat-melaknat. Kemudian mereka pula meminta kepada Allah, fadhukul azab. Ni yang awal ni jadi punca. Jadi azab mereka lebih daripada kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jawab bahawa mereka akan diazab, baik yang menjadi kepala ataupun yang menjadi pengikut. Itu cara yang kedua. Cara yang kedua iaitu saling laknat melaknat. Yang kedua tuan-tuan, mereka saling bertengkar. Saling bertengkar. Kita tengok di dalam surah Ibrahim ayat 21 dan 22. Surah Ibrahim ayat 21 dan 22. Ibrahim 21 dan 22. Quran sebut, dan mereka semua dikumpulkan di padang mahsyar, dibawa menghadap Allah Azza wa Jalla. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong. Pengikut dengan ketua juga ni. Orang lemah, orang lekeh bercakap kepada orang yang sombong. Depa kata apa? Ni ahli neraka sesama depa, sesama ahli neraka. Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami daripada azab Allah walaupun sedikit? Mereka menjawab, jikalaulah Allah memberi petunjuk kepada kami, nescaya kami dapat memberi petunjuk kepada kamu. Sama sahaja bagi kita. Sama ada kita mengeluh atau kita bersabar. Tidak akan ada sekali-kali tempat untuk kita melarikan diri. Yang pengikut kata dekat yang diikut, bolehkah hampa tolong kami? Pasal di dunia dulu kami tolong dan ikut hampa. Kami dulu pengikut, hampa ketua. Jadi tugas ketua apa dia? Tugas ketua, kepala, mesti menyelamatkan orang yang ikut. Kami ni pengikut. Hampa ketua, hampa kena tolong kami lah. Kan? Maka berkatalah syaitan ketika mana telah selesainya proses hisab itu. Ini yang dikatakan khutbah. Khutbah. Tuan-tuan boleh tengok Allah rakam dalam surah Ibrahim ayat 21 dan 22 khutbah iblis. Dia kata apa? Dia kata Allah telah menjanjikan kepada kamu janji yang benar. Iblis ni, iblis cakap pada ahli neraka. Iblis, syaitan yang hasut, yang ajak, yang tipu, yang perangkap kita ni, dia bercakap di hari akhirat esok. Ini ucapan dia. Dia kata apa? Dia kata Allah telah menjanjikan kepada kamu manusia janji yang benar. Allah janji kepada kamu janji yang benar. Aku pula menjanji kepada kamu sesuatu yang aku berbohong. Allah janji benda betul, aku janji benda bohong. Sesekali tidak ada kuasa aku ke atas kamu, melainkan aku hanya menyeru kamu, lalu kamu yang mengikut seruan aku. Syaitan kata, aku tak ada kuasa, aku hanya ajak, aku hanya hasut, aku hanya suruh. Kamu yang sambut seruan itu. Iblis cakap. Ni cakap apa ni? Cakap nak pelepah diri. Betul tak dia cakap? Betul lah. Pasal itu kita tak boleh salahkan iblis. Sebab apa kita tak boleh salahkan iblis? Sebab itu ketika mana iblis hasut Nabi Adam, apa perkataan Adam? Siapa yang hasut iblis? Siapa yang hasut iblis? Siapa yang hasut Adam? Siapa yang hasut Adam? Iblis.
Fa'azallahumas syaitan. Quran kata fa'azallahumas syaitan. Syaitan telah menggelincirkan Adam dan isterinya Hawa. Siapa yang hasut? Siapa yang rasuk? Siapa yang bisik? Siapa yang pujuk? Iblis. Tapi tengok doa Adam. Doa Adam. Doa Adam. Apa doa Adam? Rabbana zalamna anfusana. Adam sebut dalam doa tu zalamna anfusana. Kami telah zalim anaya diri kami sendiri. Kami yang pilih untuk makan buah tu. Kami yang buat keputusan untuk terpedaya dengan pujukan iblis. Rabbana zalamna. Betul iblis bisik? Betul iblis hasut macam pagi. Iblis ikat tak? Tuan-tuan, Nabi kata berapa ikatan iblis ikat? Bila kita tidur, iblis mengikat 3 ikatan. Jadi tuan-tuan kalau tak bangkit subuh berdosa tak? Ni tanya bagi faham sikit. Ceramah banyak-banyak sekali lagi, dia tak tahu tang mana hala pala ekor, dia tak faham. Esok kita nak bangkit, Nabi bagi tahu syaitan ikat 3 ikatan. Soalan saya, kalau tak bangkit, kita berdosa ke tak? Berdosa ke tak? Pasal apa berdosa? Bukan kita yang tak mau bangkit, kita diikat. Jawablah esok. Ya Allah, nak bangkit macam mana? 3 ikat. Kalau 1 kot nak boleh kuih. Walaupun Nabi SAW bagi tahu manusia itu diikat dengan 3 ikatan. Bila dia bangkit, dia zikir, terbuka 1 ikatan. Bila dia berwudu, terbuka lagi 1 ikatan. Bila dia salat, terungkai 3 ikatan. Tuan-tuan nampak tak? Kalau kita tak bangkit, syaitan walaupun dia ikat, dia hasut, dia berusaha, tetapi tetap kesalahan itu di atas kita. Dan ini sama dalam semua keadaan yang lain. Kalaulah batu kita bangkit subuh tadi, kita tak salah abang pasal apa tak bangkit. Hanya duk kata apa kat aku? Duk marah kat aku pasal apa? Bukan aku tak mau bangkit. Hang tak dengar? Syaitan. Pergi hingap, pergi beletiak kat dia. Pergi hingap kat dia, pergi maki dia, esok dia tak main ikat aku bangkit. Nampak tuan? Kita menentukan pilihan kita. Kita menentukan siapa kita. Kita menentukan apa yang kita nak buat. Pasal tu Nabi tak bagi sahabat maki syaitan. Pasal apa? Bila jadi satu benda, sahabat maki syaitan, Nabi tak bagi. Sebab Nabi kata apa? Syaitan akan besar seolah-olah dia ada power. Sebenarnya dia tak boleh buat apa. Kita yang buat benda tu. Nampak? Hadirin mukminin. Kemudian syaitan kata apa? Aku tak ada kuasa. Aku hanya menyeru kamu. Kamu yang sambut seruan aku. Pasal itu orang kata kalau tepuk sebelah tangan tak bunyi. Dia hasut pilah terang mana pun. Kalau kita tak dengar, kalau kita tak turut, tak jadi. Kita pun sama naik. Dia cucuh tu tak terang mana pun. Cucuh sikit. Kita tu melompat lebih. Kan? Lepas tu dia kata apa? Dia sebut. Dia kata, janganlah kamu memaki dan mencela aku, tetapi maki dan celalah diri kamu sendiri. Syaitan kata, jangan maki aku. Hampa maki diri hampa sendiri. Salahkan diri hampa sendiri. Maki dari pasal apa? Pasal hampa yang buat keputusan. Aku tak boleh buat apa. Aku suruh pergi lagu mana apa kalau hampa tak ikut. Tuan-tuan, hadirin mukminin. Pasal itu tuan-tuan, kita kalau tuding ke orang tak selesai kerja. Dia jadi bangau bangau, betul tak? Bangau bangau. Bisa tengok tak bangau bangau? Dia jadi gitu, bangau bangau. Pasal apa bangau? Ikan tak timbul. Salah siapa ikan tak timbul? Salah rumput. Pasal apa rumput? Rebau tak makan. Pasal apa rebau? Dia duk lawan cari salah. Lah sekali katak, pasal apa katak panggil hujan? Ulak nak makan aku. Pasal apa hang nak ulak, hang nak makan katak? Pasal hang nak makan katak, katak panggil hujan. Pasal katak panggil hujan, hujan turun. Bila hujan turun, kayu api basah. Bila kayu api basah, nasi mentah. Tengok dia punya kitaran tu. Nampak kitaran tu? Kitaran tu nak cari siapa salah. Macam tu kita.
Ini yang berlaku dalam masyarakat kita, dalam berlaku dalam diri kita, bukan tengok orang luar, tengok kita. Ini apa yang Al-Quran sebut dalam surah Ibrahim ayat 21 dan 22. Hadirin mukminin, kita sambung lagi apa yang berlaku kepada ahli neraka. Selain daripada mereka saling tuduh menuduh, laknat melaknat, lari di antara satu sama lain, apa lagi yang berlaku kepada mereka? Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala cerita mereka akan saling berlawan hujah dan saling bertengkar di antara satu sama lain. Ini kita tengok. Tengok dalam surah, Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saffat. Surah As-Saffat ayat 22 sampai 33. 22 sampai 33. Panjang ayat dia. Ini juga antara dialog ahli neraka. Yang kita baca ni semua dialog. Dialog ni apa dia? Perbualan sesama ahli neraka. Esok bila masuk dalam neraka, selain daripada dibakar, tuan-tuan, ahli tafsir kata apa? Bila kita baca ayat-ayat ni, ahli neraka ni, selain daripada Tuhan bakar mereka, selain daripada Tuhan azab mereka, Tuhan juga hukum mereka dengan apa? Lawan bertengkar tak sudah. Salah satu daripada bentuk seksaan, azab yang Allah kenakan pada ahli neraka ni, dia panggil seksaan mental torture. Bakar tu fizikal, kena bakar, kena hirih, kena cucuk, kena pukul, yang tu fizikal. Ni torture ni, mental ni. Lawan apa? Lawan tuduh, lawan maki, lawan laknat. Tahu lawan mulut, tahu mulut. Bertengkar. Ini kepala bapa hang. Ini kepala bapa aku. Tahu tak lawan mulut, maki. Lawan maki. Dia maki ku. Ni dah ahli neraka maki ketua, maki pengikut, pengikut maki ketua. Orang yang mai kemudian maki orang yang datang dulu, orang yang mai dulu maki orang yang datang kemudian. Ini yang Quran cerita. Kan? Kita baca sebelum kita azan As-Saffat ayat 22 hingga 33. Kita ambil sikit terjemahan dia. Kemudian dikatakan kepada para malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim bersama dengan rakan sekongkol mereka. Quran kata uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Panggil semua orang yang zalim ni bersama dengan rakan sekongkol mereka. Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah, berhala dan tokong yang menjadi Tuhan mereka selain Allah. Tunjukkan kepada mereka jalan ke neraka. Ini Quran cerita. Kemudian Quran kata apa? Dan tahanlah mereka di tempat suatu perhentian dan mereka akan ditanya. Ni Quran kata, himpun semua yang buat jahat ni, yang geng satu kumpulan ni, termasuk dengan tokong, berhala, segala ketua, segala makneka ni, himpun sekali, heret pergi neraka. On the way nak pergi neraka tu, mereka akan ditahan di satu tempat untuk ditanya. Ada dalam tu ketua, ada pengikut, ada Tuhan, ada yang sembah tokong, yang tokong berhala tu, ada yang sembah mereka lah. Macam musyrikin Mekah, kita cakap musyrikin Mekah kan, ada Tuhan-Tuhan tu, semua tu yang ketua, pengikut semua ada. Ada satu satu geng, satu grup. Sampai tengah jalan, tuan-tuan, mereka ditanya apa dia? Soalan dia, kenapa kamu tak lawan tolong menolong? Ni nak pergi neraka ni, awak tak tolong menolong bagi selamat. Pasal ketua pun ada, yang kata Tuhan pun ada, yang kata kepala pun ada, yang kata hebat sangat tu, awak tak tolong yang lemah ni. Awak yang lemah, yang pengikut pun dulu duk pertahan sangat, duk sokong sangat, pasal apa tak bela yang kepala hamba lah ni. Tu dia. Bahkan mereka pada hari itu tunduk berserah. Sebahagian daripada mereka menghadap sebahagian yang lain sambil berbantah-bantah. Pengikut berkata kepada pemimpin. Apa dia? Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari arah kanan. Hampa punca. Pemimpin pula jawab, sebenarnya kamu yang tidak beriman. Kami tidak boleh buat apa-apa kepada kamu. Siapa suruh kamu ikut? Kamulah yang melampaui batas.
utusan azab Tuhan akan menimpa kita. Ini jawapan mereka bila ditanya kenapa tidak saling tolong menolong. Pasal apa hampa tak tolong? Yang pengikut kata kat ketua, yang ketua kata kat pengikut. Tuan-tuan, jika ini tidak berlaku, jika kita tak ingin benda ni berlaku di akhirat, hendaklah kita berlepas diri daripada dunia lagi. Kita bagi laluan kepada azan. Sekejap lagi saya buat kesimpulan akhir kepada ayat-ayat yang kita lalui pada malam ini, insya-Allah taala. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tutup dengan perkataan yang kita sebut dalam surah As-Saffat tadi, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalu. Mereka saling berhadapan antara satu sama lain. Ni masa bila? Masa mereka diheret ke neraka. Ini saya, tuan-tuan jangan tengok pemimpin-pemimpin besar ni, pemimpin-pemimpin kecil ni. Suami yang gagal mendidik isteri. Isteri yang kata saya ikut suami, saya taat pada apa yang suami saya suruh walaupun dalam benda yang salah. Termasuk dia kira siapa-siapa yang tunduk ikut benda salah, pertahan mati-matian. Wa aqbala ba'duhum ala ba'd yatasaalun. Mereka duduk menghadap antara satu sama lain dan mereka saling membantah antara satu sama lain. Qalu, maka berkatalah pengikut tu kata apa? Innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Sesungguhnya kamu wahai pemimpin, yakni yang kami ikut ni, dia berkata ni, yang kami ikut ni, kepala-kepala yang menjadi pemimpin yang bawa kami ni, 'anil yamin, ta'tunana 'anil yamin, mendatangi kami daripada belah kanan. Di kalangan ahli tafsir dia sebut kanan ni apa dia? Dengan dua maksud. Satu, pemimpin ni telah bawa segala habuan dunia, segala kemewahan dunia, keseronokan dunia, kekuasaan dunia untuk mereka ikut. Jadi pengikut ni seolah-olah nak cakap apa? Kami dulu ni terpengaruh dengan apa yang hang huluk mai kat kami. Kami ikut ni pasal apa? Pasal hang bagi habuan. Yang kedua yang kata anil yamin tu pasal apa? Pasal yang diikut tu tutup jalan nak tahu benda betul, depa hanya ajak benda salah, tunjuk benda salah, depa tutup hak betul. Jadi orang ikut depa. Nampak tuan? Jadi pengikut ni kata apa? Pengikut ni kata, hampa yang ajak kami. Hampa tak ajak benda betul, hampa ajak benda salah. Ini juga akan disoal oleh orang-orang di bawah kita bila kita tak boleh ajak. Pasal tu kadang-kadang tuan-tuan, argument yang bahaya apabila ada di kalangan orang-orang yang kita bertanggungjawab, anak isteri kita apa, dia kata apa? Dia kata kami tak pernah diajar. Pasal tu kadang-kadang saya ada dengar satu khutbah masa majlis akad nikah. Majlis akad nikah bagus dia pesanan khutbah nikah ni bagus. Dia sebut dalam khutbah tu, dia kata mungkin seorang suami itu boleh menyediakan segala-galanya. Ini satu tamparan kepada kita yang bergelar suami. Dia sebut ucapan itu, ustaz tu sebut, saya lupa di mana, tapi di dalam majlis pernikahan. Pasal tu masa nikah ni, qadi-qadi juru nikah ni kena sebut benda ni. Yang bakal-bakal jadi suami yang nak akad nikah tu sebut pada bakal-bakal suami ni. Dia kata kadang-kadang tuan-tuan, kita telah lari dari maksud asal. Semua suami ni dia akan berusaha untuk apa? Memberikan segala-gala kemewahan dunia. Bagus, memang itu sebahagian daripada tanggungjawab, itu sebahagian daripada benda yang wajib. Dia akan sediakan, pertama dia akan fikir beli rumah, bagi ada rumah. Lepas tu bila dah ada rumah, apa lagi nak bagi kat bini?
Mula beli rumah. Lepas tu beli kereta. Apa lagi? Kekelengkapan rumah. Bagi first class ni semampu mungkin. Pasal itu sebelum orang kahwin, beli rumah dulu. Kan? Abang Jamil telah menyediakan sebuah rumah dan sebiji kereta berserta dengan driver. Sakal. Tuan-tuan bagi apa? Itu rumah aku dah bagilah kan, kereta pun dah bagi, duit bulan-bulan pun dah bagi. Nak makan apa semua aku sedia. Tuan-tuan, ini tidaklah jauh bezanya dengan apa dia? Haiwan. Kalau sekadar tanggungjawab seorang suami, bapa itu hanyalah menyediakan keperluan duniawi, rumah, kereta, kemewahan, kelengkapan, menyediakan keperluan dunia untuk isteri dia, beli barang mah, beli kain baju, bawa pergi belancong, bawa pergi makan. Ini hanya tidak ada beza dengan orang-orang bukan Muslim. Orang bukan Muslim lebih besar, lebih hebat. Haiwan pun sama. Haiwan pun dia ada sedia rumah, cari juga makan bagi anak bini. Burung, kebau, lembu, semua sama. Sebab itu kadang-kadang kita kena tanya suami. Kita bagi hebat. Saya beli kereta sebiji bagi kat bini saya. Senang, dia nak pergi mana ustaz? Saya bagi kad kredit, dia nak pergi beli mana, dia nak pergi mana, dia nak pergi beli apa, dia boleh beli. Saya bayar tiap-tiap bulan. Apa lagi dia nak? Ini adalah sifat tanggungjawab nafkah zahir dunia. Dia akan persoal suami dia esok. Dia tak pernah ajak saya semayang. Itu pak dia. Takkan saya nak ajak pula. Lepas itu ni soal berat ni tuan-tuan. Ni soal berat. Soal berat. Suami tak kira lah baru menikah ke, lama menikah ke, dia kena ajak semayang. Suami kena ajak semayang pada isteri dia. Apa lagi dia kena ajak? Dia kena ajak akidah pada isteri dia. Rukun iman tentang perkara-perkara akidah, perkara tauhid, dia kena ajak. Soal aurat, dia kena ajak isteri dia, dia kena ajak. Tanggungjawab dia. Kalau dia tak mampu, dia kena sediakan saluran jalan untuk isteri dia dapat ilmu tu. Ini barulah masuk dalam makna ayat Al-Quran, memelihara isteri dan anak-anak daripada api neraka. Takut anak hangat, buh aircon. Kan? Takut lapar, beli makan. Apa dia lagi? Selesa. Tapi ini dunia. Ini semua boleh bagi. Hindu, Cina semua boleh bagi. Tang mana Islamnya? Tang mana yang kata keluarga Muslim? Yang tang mana yang kata memelihara daripada ahli neraka? Daripada mana? Daripada agama. Sebab itu bila kita baca tafsir, ulama-ulama tafsir kata apa? Memelihara keluarga daripada neraka itu adalah dengan mengajar agama, memberikan akidah dan ibadah kepada keluarga dia. Ini yang akan ditanya. Dan dia akan persoal bila dia masuk neraka esok, dia kata suami dah tak ajak dah. Ini yang kita baca. Sebab tu kadang-kadang bila kita sebut pemimpin, orang duk terfokus. Pemimpin politik, orang duk terfokus. Pemimpin yang besar. Tak, pemimpin bermula daripada keluarga yang kecil. Pengikut kita, kalau kita tak jadi pemimpin besar pun, kita tetap ada pengikut. Sekurang-kurangnya anak dengan isteri kita. Suami itu pemimpin lah. Bila sebut ayat pemimpin ni, saya nak sebut sebab saya kena sebut benda ni. Kadang-kadang orang duk tuju pada pemimpin besar. Wakil rakyat lah, menteri itu. Cerita lain, itu tanggungjawab dia jawab esok. Kita pemimpin pada keluarga kerajaan kecil kita. Kerajaan kita apa dia? Kerajaan kita adalah rumah tangga kita tu, kerajaan kita. Kita sebagai ketua kerajaan tu. Dan anak-anak tu rakyat kita. Selain daripada pemimpin bagi makan minum, komunis lagi hebat bagi makan minum. Kan? Maka sebab itu hadirin mukminin, bila kita baca lalu ayat-ayat ni, yang ikut akan tuding jari, tunjuk kepada yang pemimpin. Pemimpin pula akan tala balik pada pengikut. Kita rasa tuan-tuan, kita nak duduk di mana? Maka hadirin mukminin, takut kita tuan-tuan, takut. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu Nabi kata ittaqullah, takutlah Allah pada anak kamu, pada isteri kamu, pada orang yang kamu tanggung dan kamu diberikan amanah.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara saya, tuan-tuan dan semua orang yang kita kasih dan cinta daripada golongan-golongan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.